Hai. Hai. Assalamualaikum semua, apa khabar? Ya, Assalamualaikum semua juga. Kau baik. Boleh dengar saya tak? Boleh? Okey. Boleh. Okay. Alright. Siapa lagi? Kita tunggu, kita ada 11. Kita tunggu hari ni kita ada registration buat 25 orang hari ni. Okey. 25 orang ya. Yep. Okey. Okay, kita ada Cik Nazri. Cik Nazri, okey ke connection di KKB tu? Okey. Unmute mic. Unmutekan mic. Okey, boleh? Alright, boleh dengar. Okey. Nampak. Okay, happy okay. Hari ni. Ya, boleh dengar semua orang. Okey, baiklah, pukul 3.32. 2 minit. Kita tunggu lagi 1 minit. Ya. Okey, 1 minit lagi. Berapa orang, ya. Okey. So, bagaimana cuaca dekat KKB tu? Cik Nazri? Okey, so alhamdulillah memang hari ni flight saya baru habis dia fly bersama dengan grup sukarelawan lebih kurang ada 37 anggota tadi kita bawa terbang daripada Gedung pagi tadi baru 1:30 pagi alhamdulillah. So alhamdulillah. Nampak menarik sebenarnya betul. saya macam berada di site. Jadi nampak alhamdulillah lain pun okey clear boleh dengar saya kan? Yep, alhamdulillah. Clear sangat. So bagaimana di UUM kita? Cik Khairi kita okey di sana? Okey, UUM alhamdulillah. Tapi cuaca pun agak kurang baik. Dan dan don't worry, Sintok tidak termasuk dalam red area. Okay. Betul. Nasib baik kita bersiaran melalui webinar. Ya, betul. Dan sebagainya, betul tak? Naji, Atika, sekarang ni saya mendapat berita lah yang mana pada rakan-rakan kita kan. Kalau nampak yang adventure ni, kalau ada je partisipan daripada Kedah, maknanya dia orang akan refund. Begitu ya? So, tapi yelah maknanya dia bukanlah semuanya kan. Tetapi nampak macam dia nak dirikan jugalah Kedah ni. Sebab COVID ni. Aduh, tidak. InsyaAllah tu akan okey lepas ni. Siapa lagi kita ada petang ni, kita ada Outdoor Seekers. Boleh dengar saya, Outdoor Seekers? Outdoor ni semua. Selamat datang. Selamat datang. Ya, Cik Anwar Abdul Majid, Cik Anissa Osman, Fadila. Saya nampak nama Syafqani Abbas. Terima kasih dari Melaka. All the way supporting us. Okay. So, baiklah. Kita harapkan kejap lagi kita boleh admitkan sesiapa yang akan masuk yang terlambat tu. 3.34. So, rasanya kita mulakan sekarang lah ya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Ya, bertemu kembali dalam siri ke-6 bersama saya Atika dan Naj. Naj, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hari ni saya berada di Universiti Tunku Abdul Rahman. Okey, jauh tu. Tak, yang ni kampus Sungai Long. Sebab kebetulan saya ada hal akademik di sini. Nanti bulan Oktober nanti saya akan menjadi pensyarah untuk satu tajuk di Utah. Betul pensyarah sambilan, bukan full time. Okey, yalah takkan full time mesti tak boleh nak ke sana kemari, betul tak? Okey, baiklah. Baiklah. Sedikit housekeeping. Sila mutekan mic anda sepanjang program ini berlangsung dan hanya unmutekan mic anda sekiranya ada soalan. Maksudnya selepas inilah kita akan buka kepada soalan untuk kedua tetamu jemputan kita, Cik Khairi dan juga Cik Nazri. Okey, baiklah. Kalau topik sebelum ni kita banyak menekankan pergalakan maya melalui berbagai topik yang menjadi bahan perbincangan utama kita. Kali ni topik kita lain sikit daripada biasa, Najib. Bukannya hanya kita cakap pelancongan maya, tapi hari ni kita ada adventure tourism. Kita tempat itu adventure tourism tu, betul tak? Okey, apa pun topik yang kita bincangkan
semuanya adalah ilmu atau skill kemahiran baru yang kita perlu pelajari di dalam nombor baru untuk kekal relevan di dalam industri. Betul tak je? Ya, dan adventure tourism ni saya pun baru dapat daripada pemerhatian dan dapat berita juga yang peliknya tu semenjak COVID-19 ni adventure tourism ataupun pelancongan kembara lah boleh cakap, maksudnya Betul. kita berkembara apa semua dah semakin popular. Dan banyak yang dulu-dulu tak minat nak pergi hiking lah, tak minat nak pergi outdoors ni, tiba-tiba dah minat dah banyak. Dan hari tu masa kita pergi ke Kuala Lumpur baru pun kita nampak banyak orang pergi hiking, naik bukit, turun bukit apa semua yang tak pernah buat. Ya, betul. Ini satu fenomena sebenarnya, fenomena yang bagus sebab Betul. kita nak orang Malaysia menjadi lebih sihat, lebih suka kepada outdoors, lebih suka kepada aktiviti yang agak lebih lasak sikit daripada duduk terperuk kat rumah kan Nika? Ya. Betul. Okey, baiklah, kita ada untuk episod ke-6 ni kita bersama tetamu jemputan. Perkenalkan Encik Muhammad Khairi Alwi, merupakan seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia dan juga penggiat adventure tourism. Ni orang kuat ni. Dan juga Encik Muhammad Nazri Sulaiman merupakan pengasas cloud base, licensed and certified paraglider di KKB Kuala Lumpur Baru Paragliding Park. Selamat datang kedua-duanya, Encik Khairi dan Encik Nazri. Selamat datang semuanya. Terima kasih kerana meluangkan masa bersiaran dengan kami walaupun hanya 1 jam, tapi banyak ni soalan-soalan yang nak ditanya. Betul tak? Okey, baiklah, sebelum kita mulakan dengan Cik Khairi, tapi sebelum tu kita lihat dulu klip video yang sempat tim Tamu Asia sediakan berkenaan, masih lagi berkisar berkenaan dengan adventure tourism. Kita lihat dulu klip video tersebut. Ya. Apakah dia adventure tourism? Betul tak ya? Okay, excited ni nak cerita pasal adventure tourism ni, betul tak? Ya. Kalau kita tahu, selalunya kalau kita bercerita pasal adventure tourism, semuanya macam lasak kan, ganas. Lepas tu kita ada ekstrim, boleh mencabar minda, rohani, jasmani, betul tak? Walau bagaimanapun adventure tourism tersebut, walaupun dia agak berbahaya, walaupun dia agak ekstrim, tapi ramai peminat, ramai penggemarnya. Saya pasti nak sendiri pun dah mencuba kan, kita masa di paragliding di seronok. Berapa seronok, excited, betul tak nak mencuba kalau boleh sport yang agak ekstrim, betul tak? Okey, apa kata kita suruh atau kita dengarkan Encik Khairi kita sendiri apa sebenarnya yang dikatakan adventure tourism. Silakan Encik Khairi. Okey, terima kasih banyak-banyak Atika dan Nash. Okey, sekali lagi apa khabar? Assalamualaikum dan juga Assalamualaikum kepada semua sekali yang mengikuti siaran kita pada petang ini. Dan alamak, saya punya bro pun ada kat sini, Muhammad Nazri. Betul. Saya ingat mungkin ramai lebih tertarik nak tanya pasal paragliding daripada nak belajar benda-benda teori ni. Ya, betul. Tak apa. Anyway, untuk menjawab soalan daripada Atika tadi. Saya akan bilang begini ya. Kalau di Malaysia ni, mungkin pada setengah orang dia menganggap adventure tourism ni masih baru. Okey. Kerana apa? Kerana sebelum ini kita lebih familiar dengan perkataan outdoor recreation dan juga eco-tourism. Betul. Jadi saya nak minta izin Atika kan Naj untuk cerita sikit sikit tentang tu. Okey, untuk orang kata apa, clear the air. Okey, untuk menerangkan lebih lanjut lagi. Okey, outdoor recreation ni sebenarnya dia lebih merujuk kepada kategori
aktiviti rekreasi, outdoor, indoor. Okey, tetapi pemahaman kita adalah kita biasa associate outdoor recreation dengan perkara-perkara yang lasak. Okey. Sedangkan dari sudut akademiknya pula adalah bila kita bercakap tentang rekreasi ni, dia merujuk kepada aktiviti yang pertama sekali biasa dilakukan pada waktu lapang, yang menyeronokkan dan memberi faedah kepada pelakunya. Outdoor, indoor tu itu merujuk pada lokasi di mana ianya dilakukan. Okey. Tetapi ada juga bila cakap tentang outdoor ni, ada orang yang menggunakan outdoor environment tu untuk memberi cabaran kepada dia melakukan aktiviti yang agak mencabar. So, that's why, dan tidak mengejutkan, di dalam literature, academic literature sendiri, memang kita ada propose ataupun daripada scholars ni, dia propose satu lagi perkataan dipanggil adventure recreation. Mana dia merujuk kepada pelakuan aktiviti lasak. Aktiviti rekreasi lasak. Okay? Okay. Now, bila wujud adventure recreation ni biasanya ataupun dahulunya ianya berlaku di dalam neighborhood kita. Okay? Tetapi sekarang ni dia dah mula merebak ke merata tempat dan pelakunya telah melakukan satu perjalanan dari satu tempat baru ke tempat yang lain. That's where comes in. That's where tourism comes in, whereby displacement of people from one place to another. Betul. To do all this adventurous activity ni. Okay. So, itu dari konsep bagaimana dia punya kita boleh kata sebagai evolution lah, from outdoor recreation menjadi adventure tourism secara ringkasnya. Dan ecotourism pula, ecotourism sebenarnya dia dari sudut akademik juga, apabila kita bercakap tentang aktiviti yang berlaku di kawasan alam semula jadi, sebenarnya dia bukan hanya merujuk pada satu jenis. Tetapi kalau sebelum ni kita highlight ada 4, iaitu ecotourism, wildlife tourism, nature based tourism dan juga adventure tourism. Ini okay, and then yang latest ni ada tambahan lagi satu iaitu geotourism. Geotourism. So 5. Jadi kalau saya nak gunakan platform ini untuk menerangkan pada semua, saya ingat mungkin kita boleh panjangkan lah habis 5 ke. Betul. Secara ringkas. Secara ringkas. Secara ringkasnya adalah when we talk about ecotourism, senang je. Ecotourism is actually tourism for the environment. Dia lebih untuk alam sekitar. Yes, conservation apa semua tu, for the environment. Geotourism, nature based tourism, wildlife tourism is tourism about the environment. Tentang okay, dia tak contribute apa-apa, dia kuranglah contribution berbanding dengan ecotourism, tapi dia lebih tentang alam semula jadi. Whereby kalau adventure tourism adalah tourism in the environment. Kita mengguna pakai apa saja bentuk cabaran yang dalam alam semula jadi tu untuk memberi keseronokan, pelancongan kepada kita. Betul. So itu dari sudut dua lah pemahaman berdasarkan pada outdoor recreation dan juga tourism. And then secara umumnya juga kalau saya adalah membuat sedikit research, content analysis, saya kumpulkan semua existing definition of adventure tourism ni, and then I came across with boleh kata 6 ciri utama dia. Okey, yang pertama sekali ialah biasanya dia melibatkan natural environment. Nature environment. Ya, nature. Okey, tak kisahlah nature ni bila orang talk about nature, gunung, laut, tasik, you know. Okey, kemudian dia ni challenging dan adventurous activities. Mana ada cabaran. Cabaran. Yes. Dan apabila wujud cabaran, dia lead to another category iaitu ataupun another element iaitu mental dan juga physical toughness. Perlu ada yang tu. Okay. Okay. And then dan ia juga of course satu ciri antara ciri utamanya adalah dia memuatkan risiko.
Ada elemen risiko tu ya. Ada elemen risiko di situ. Okay. And then sebenarnya Naj, Atika dan yang rakan-rakan yang lain, tidak ada satu aktiviti adventure tourism pun yang zero risk. Betul. Okay. So later on mungkin saya ada kesempatan untuk menceritakan whereby kita kena balance between safety dan juga risk. Okay. Okay. Kemudian kebanyakan yang berlaku di Malaysia ni dia buat secara guided tours. Mana ada guide ataupun river guide, okay, and so on. Dan ni satu-satu aktiviti yang unik kerana dia memerlukan specialized equipment dan juga skill. Okay, right. And then dan dah nama pun tourism is basically a business of selling experiences. So dia melibatkan product commercialization. Okay. So itu sedikit tentang adventure tourism. So in a nutshell, adventure tourism ni merujuk kepada satu kegiatan pelancongan yang mana ianya melibatkan kategori-kategori atau elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga setuju dengan Atika dan juga Nash, sekarang ini memang tengah meletup adventure tourism. Okay. Meletup tu yang kita nak bercakap pada petang ini kan. Yes. Okay, bagaimana pula dengan hard and soft adventure tersebut? Okay. Hard, soft. Dia ada hard and soft. Yang tu kita tahu tu. Okay, a very good question Atika, very good question. First and foremost, hard dengan soft tu bukan merujuk kepada benda yang kita boleh pegang lah kan. Ataupun hard tu bukan nak kata dilakukan oleh orang yang macam badan tough ke apa ke, sadar ke. Yang soft ni bukan kata apa yang lembut ke, no. Okay. Kedua-duanya berlaku di dalam kawasan alam semula jadi yang ada challenge dan juga kedua-duanya ada risiko. Perbezaan utamanya hard adventure tourism ni ianya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bersifat hardcore, yang tegar. Okay. Yang normally dia merujuk kepada individu-individu yang suka kepada kawasan-kawasan yang off the beaten tracks, you know. Yang dia punya intensity of challenge tu lagi tinggi. Benda yang orang tak buat itu yang dia nak buat. Challenge, betul. Challenge, okay. Whereby in comparison dengan soft ni, soft dengan hard ni. Soft ni sebenarnya kalau secara umumnya kita boleh kata dia biasanya dilakukan oleh beginners ataupun novice. Still challenging. Betul. Okay. Still ada risiko. Mereka ni memilih untuk dia ada macam orang kata apa, calculated risk lah kat situ. Betul. Okay. Intensity challenge tu agak kurang bersesuaian dengan tahap kemampuan mereka. Dan normally produk-produk soft adventure tourism ni normally ditawarkan dalam bentuk package. Whereby kalau beli satu package dah ada dah. Mungkin ada penginapannya, ada makannya, aktiviti, lepas tu ada makan, lepas tu ada penginapan, kata apa, transport dan sebagainya. Okay. And then basically bukan dia yang kontrol. Sebagai contohnya, saya bagi contoh yang apa yang dilakukan oleh bro kita ni, Nazri. Saya pun pernah turun dengan dia sambil access, okay, untuk matek hari tu. So basically kita sebagai dia tu, kita tak buat apa-apa. Kita just enjoy the experience. Yang control semua adalah pilot, which is him lah. Okay. So itu walaupun tandem paragliding tu kita nampak macam berisiko tinggi, tetapi dari sudut kategorinya dia masih dianggap soft kerana turis hanya dapat merasakan, bukan control everything. Tetapi kalau dia solo, dia sendiri yang control the glider tu, itu yang adventure tourism. Okay, itu secara ringkasnya. Ada nak tambah apa-apa di situ? Hard and soft adventure. Okay. Saya baru je dengar tentang definasi hard and soft ni. So saya nak rumuskan balik, kalau sebagai tandem passenger itu masih dikira soft ya. Okay.
Okay. Tapi kalau kita buat sendiri, bukan kita sebagai tandem passenger, itu dah kira hard ke? Hard, itu hard. Okay. Because we need the skills. And then juga the knowledge on how to control everything. Okay. So kalau tandem tu kita as a passenger, kita tak buat apa. In fact kita tak tahu macam mana nak control, tapi betul juga. Ya, kita dapat merasai experience tu. So itulah perbezaannya. Diverse kan, dia drive seorang-seorang, lepas tu dia ada group pun, dia bawa group dia dan sebagainya. Tapi at the same time kita ada instructor kan, yang kita dive 20 meter ke dan sejauh mana pun, kita masih lagi ada guide bersama kita, betul tak? Tapi macam tadi cakap kita ada disediakan package untuk siapa yang nak cuba hiking, siapa yang nak cuba mountain biking, siapa yang nak cuba white water rafting, betul tak? So, ni semua memang kena ada guide. Because kalau tak ada guide, kita sendiri pun takkan nak pandai-pandai kan. Macam orang kata abseiling, waterfall abseiling. Saya sebenarnya tu je nak cuba benda-benda macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga perasaan macam mungkin semangat tu kurang sikit kan, keberanian tu kurang sikit. Saya rasa itu adalah salah satu sebab kenapa saya cuba untuk mengenali lagi sukan-sukan yang lasak yang lain. Tapi yang sekarang ni yang saya boleh katakan yang saya berani adalah paragliding. Diverse. So saya pun dah experience dengan kita punya pilot juga. So saya rasa saya sangat-sangat mengalu-alukan siapa yang berminat tu memang kena datang ke KP dan cuba paragliding sebenarnya. Nanti kita akan dengar cerita pasal paragliding selepas ini. Okey, baiklah Cik Khairi, apakah harapan Cik Khairi terhadap perkembangan adventure tourism di Malaysia sendiri? Sebab ada banyak sangat tourism segmen aktiviti adventure tourism, dan apakah harapan terhadap semua aktiviti tersebut? Okey. Harapan saya memang agak ambitious. Tetapi sebab kenapa saya kata ambitious? Because dia macam yang saya katakan pada permulaan tadi, dia masih dianggap sebagai satu niche tourism product yang baru di Malaysia. Betul. Dia tidak begitu, orang kata apa, tidak begitu terkenal berbanding dengan apa yang telah dilakukan di negara-negara luar. Okay. Whereby kalau kata apa, dari sudut ni, dari sudut akademik juga pun, okay, when we talk about tourism product ni, in 2014, okay, United Nation World Tourism Organization dah came out dengan satu publication khas, Global Report on Adventure Tourism. Okay, itu maknanya dah buat 6 years ago. Orang dah buat lah. Okay. Ini we are talking about UNWTO ni. Okay. So tapi di Malaysia ni masih mungkin ada yang kata apa ni adventure tourism. Tak pernah dengar dan sebagainya kan. Okay. Tapi sebenarnya kita dah buat dah. Kalau ikutkan pengalaman saya sendiri pun, kebanyakannya penganjur-penganjur operator yang ada di Malaysia ni dah mula mendaftarkan bisnes mereka secara sah dengan SSM. Dia mula buat 10 years ago, 2010. Masa tu dah mula orang mendaftarkan ni, orang dah nampak dah kepentingan adventure tourism ni sebagai satu pekerjaan. Betul. Okay. Dah mula mendaftar dengan SSM. Bermula pada 2010. Dan sekarang ini dah ada, ini anggaran kasar saya, more than 500 operators untuk berbagai aktiviti lah. Okay, untuk berbagai aktiviti. And then dari segi orang kata apa, daya tarikan untuk menarik pelancong ke Malaysia, okay, ataupun untuk meningkatkan domestic tourism di Malaysia ni, okay, yang ini masih belum ada satu kajian khusus yang menyeluruh terhadap nasional untuk di Malaysia. But again, di dalam ini Tourism Productivity Nexus ada mewujudkan satu inisiatif yang mana mereka mengumpulkan beberapa operator dan mereka ni dikenali sebagai inisiatif working group of adventure tourism frontiers semuanya. Dan research yang telah dilakukan pada mereka, okay, pada tahun lepas 2019 company ini 20 company telah berjaya menarik klien ataupun turis sebanyak 7,113 domestic turis dan juga 9,139 international turis. Itu 20 company saja.
Okay, itu 20 saja. Dan dia punya orang kata apa, gabungan pendapatan 20 ni mencecah nearly 2 million just Wah, in 1 year. boleh tahan. Yep. That's for 20 saja. Betul. Kalau Sesuatu yang combine, baru, sesuatu yang baru tapi boleh menjana pendapatannya. Betul. right. And then lagi satu adalah produk-produk adventure ni sebenarnya dia boleh jadi long lasting. Memang boleh jadi sangat-sangat sustainable kerana masing-masing ada pengikut masing-masing. Ya, betul. Betul. Memang boleh jadi aktiviti ataupun kegiatan memang jangka panjang asalkan environment atau alam sekitar tu dijaga dengan baik, ya. Macam yalah macam water rafting semua kan, kena jaga dia punya sungai tu apa semualah. Yes. Untuk itu Nash, betul, saya setuju. Dari segi orang kata apa, conservation of the area tu, walaupun Conservation. dia adventure ni tidaklah dia macam ecotourism, lebih kepada conservation of the area. Tetapi very simple. Betul. Tidak ada sesiapa pun yang suka buat apa yang ada gunung, kalau gunung tu along the trail tu penuh sampah. Okay? So memang okay? Memang diterapkan elemen konservasi di dalam aktiviti adventure tourism. Dan dalam masa yang sama juga diterapkan juga bagaimana untuk kita concentrate more towards providing safe operation. Risiko sangat tinggi, so kita safe. Kerana apa? When it comes to satisfaction dalam adventure tourism ni adalah yang dia bukannya disebabkan kerana orang kata apa, environment lawa ataupun tempat cantik. Okey, yang paling penting sekali adalah dia tu, pelaku tu selamat melakukan aktiviti tersebut. Keselamatan tu ya, safety first tu yang kita nak tahu. So if you go sekarang ni, kalau tengok orang kata apa, it's a good opportunity kepada peminat saya bagi contoh whitewater rafters. Okay, di Gopeng air tinggi, KKB pun air sangat cantik. Betul. Kalau istilah whitewater rafter, air godang, air besar tapi sangat cantik. So air godang. Normally kalau di Gopeng tu, Great River dia tu 3, dia dah naik dari 4. Wow. KKB apatah lagi kan. Okay, so of course akan ada juga insiden-insiden whereby capsize ataupun wreck. Betul. Tetapi kita yang buat ni selamat melalui pengalaman tu. Itulah sebenarnya memberi satisfaction kepada kita. Sama juga dengan apa Bro Nazri kita ni. Kita fly apa semua, memang macam takut apa semua, tapi bila kita dah melalui operation tu dengan dia pun pandai kontrol keadaan, okey, relax, jangan takut apa semua, walaupun budak-budak kan. Betul. Safe landing. Betul. Satisfaction. Satisfaction, betul. Jadi kesimpulan saya untuk menjawab soalan Atika tadi, yes, I think and I hope that adventure tourism ni dilihat oleh pelbagai pihak, daripada government, daripada private sector, that kita sama-sama kembangkan. Because opportunity is there. Okay, dia punya orang kata apa, potential pun is there. Jadi adalah menjadi satu kerugian kalau kita tak tak capitalize on this. Tak gunakan dia sebaik-baiknya, kerana ia juga boleh menjadi salah satu penyumbang di samping produk-produk pelancongan yang lain untuk perkembangan pelancongan. Itu saja. Okey. Saya ada soalan sikit. Apa tu, macam tadi Cik Hairi sebut untuk adventure tourism ni lebih kepada nature, alam sekitar, alam semula jadi. Okey, itu kita faham. Macam yalah, jadi ni termasuk benda-benda yang kita dah biasa macam mountain climbing, panjat gunung ke apa semua, itu kira kita dah masak lah, kita faham. Apa kategori untuk dia kiranya adventure tapi dia urban, contohnya macam parkour yang apa tu banyak dipopularkan beberapa tahun kebelakangan ni, sampai ada pelancongan, ialah sebelum COVID-19, pelancongan yang pergi ke Paris contohnya untuk
dia buat parkour, dia lompat. Saya pun takut tengok tu, dia lompat dari satu tempat, satu bangunan ke satu bangunan. Jadi yang jenis macam urban punya adventure macam tu, yang pada saya risiko tu lagi tinggi kot. Itu apa kategori dia? Macam mana kita nak categorize parkour macam tu? Oh, okey, terima kasih Haji. Ya, parkour. Parkour ni satu orang kata apa, seni juga actually. It's an art. Dia originated in France actually. In fact, the word parkour tu pun there's a French word kan. Okay. Alright. Yang ini dia tidak ada kategori khas. Okey. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, kebanyakan aktiviti adventure tourism berlaku di kawasan alam semula jadi. Betul. Tetapi ada juga yang berlaku di kawasan urban. Now, if we look at satu definisi khas yang mana sekarang ni diguna pakai untuk certification MATEC for tourism category. Okay. Ayat yang pertama tu pun, ayat yang kedua dalam definition tu, dia merujuk kepada ataupun secara spesifik yang saya bacakan kat sini, involving an interaction with the natural or man-made environment. So, maksudnya adalah dia boleh jadi di man-made area, dia boleh jadi di natural area. Okay. Kalau bagaimanapun yang man-made ni normally dia menyerupai challenge yang ada kat environment tu, tapi dia diubah suai ke dalam bentuk urban. Selain pada parkour, we also talk about wall climbing for example. Wall climbing. Macam di Putrajaya dia. Ya, Putrajaya Challenge Park tu. So itu pun included dalam adventure. Tapi dia tak ada kategori khas lah, kata urban ke ni, dia tak ada lah. Yang tu semua kita kategorikan sebagai land based. Dia ada 3, land based, water based dan juga air based. Air based pakar dia ada kejap lagi ni. Okay. Lepas tu saya nak tanya soalan saya seterusnya, dalam banyak-banyak adventure tourism ni adakah perlindungan atau insurans yang penggemar-penggemar pelaku ni harus membeli atau bagaimana? Mungkin Cik Khairy boleh berkongsi di situ? Okey, insurans. Insurans ni, insurans dalam konteks ni dia termasuk juga di dalam aspek risk management of the operation. Okey. Dan dalam konteks ni, insurans ni sama ada partisipan tu sendiri yang membeli insurans, yang mengadakan insurans sendiri, dan lagi satu pula ialah operator tersebut yang menjadi insurans. Maksud dia sini ialah dia dah kata lamsam dalam package dia, termasuk insurans berapa-berapa. Okey. Dan insurans ni kita juga perlu berhati-hati kerana walaupun ada banyak providers insurans ni, tidak semua yang cover. Banyakkan yang cover adalah perjalanan daripada rumah kita ke tempat tersebut. Betul. Bukan cover aktiviti tersebut. Tetapi ada, sebagai contohnya MSIG insurans memang ada menawarkan insurans for such activity. Lasak kan, suka-suka lasak. Yes. Mesti kena ada, itu adalah sebahagian daripada perlindungan diri. Manalah tahu, kejadian kita pun tidak tahu. Ya, penting tu. Penting sangat. Dia sebenarnya orang kata apa, nak kata perlindungan diri pun minta maaf Atika, pada saya agak kurang tepat. Dia sebenarnya it's not something that can shield us from exposing to risiko ke apa. Tapi ianya sangat penting untuk membantu kita. Membantu. Merawat semula. Kalau macam kita terlibat, inilah yang akan bantu kita untuk bayar for our recovery lah. Okay. Tapi definitely I totally agree with you. Insurance tu for me lah is a must in adventure tourism. Okay. Tadi Cik Khairy pun ada bercakap sedikit berkenaan dengan MATEC. Mungkin Cik Khairy boleh jelaskan apakah MATEC tersebut? MATEC itu adalah satu singkatan. Nama panjangnya adalah Malaysia Tourism Business Excellence. Alright. Malaysia Tourism Excellence Business Certification. Alright. So, MATEC ni semua sekali sudah ada 6 kategori. So, salah satunya adalah adventure tourism. Dan
dia dah dimulakan pada tahun lepas untuk Mhm. pilot dan diteruskan untuk tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, whereby setakat ini sudah ada 38 companies been officially certified. Okay. Salah satu yang Bro Nazri kita. Alright. So, saya tak risau kalau dengan kalau terbang dia. Sebab dia certified. Okay. And then untuk tahun ini for Matek 2020, kalau ikutkan dimulakan lebih awal, tetapi seperti mana kita sudah maklum akibat COVID, so, soon, dan melibatkan lebih kurang 40 companies untuk adventure saja. So kalau combine lebih kurang dalam 80 companies lah yang ada ni kan, untuk adventure tourism. Dan untuk tahun ni kita juga benda ni pun sudah mendapat perhatian daripada jabatan-jabatan kerajaan, dan secara khususnya untuk tahun ni bermula assessment dan juga kolaborasi dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kerana apa? Kerana banyak aktiviti macam Nash sebutkan tadi, macam hiking, mountain climbing, itu banyak berlaku di kawasan-kawasan under perhutanan. So jadi kita tak mau orang kata buat kerja dalam isolation, kita so that nampak lebih mantap lah. Dari segi pengoperasian dan juga dari segi pengikrafan kepada company-company tersebut. Okay. Nat, ada nak tambah di situ, Nat? Setakat ni okey. Pada saya jelas, dan saya harap jelas untuk semua pendengar kita jugalah, penonton kita. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir sekali sebelum kita beralih kepada brother atau Encik Nazri kita. Okey, pada pandangan Cik Khairi sendiri kan, antara banyak-banyak produk adventure tourism yang sedia ada, adakah ataupun apakah di antara produk pelancongan yang sesuai yang boleh kita bangunkan melalui virtual tour? Jawapan ringkas saya, semua produk adalah sesuai. Okey. Adalah sesuai. Tetapi dia bergantung kepada aktiviti tersebut juga. Kerana kalau when we talk about virtual tour ni, dia ada dua lah. Satu yang kita rakam, satu lagi yang live. Okey. Yang live tu akan menjadi orang kata akan wujud sedikit masalah. Kerana kawasan-kawasan kalau kita pergi ke remote area yang tak ada coverage, infrastruktur itu yang payah. Tetapi kalau itu tak ada. Kalau kawasan tu memang ada coverage, alhamdulillah mana dia boleh lakukan secara live. Tetapi alternatively kita boleh buat secara secara recording lah. Okay. Itu jawapan ringkas. Jawapan panjang saya pula begini. Ini saya akan bercakap dari sudut diri saya sendiri sebagai seorang yang boleh kata hidup dua alam. Akademik dan juga dalam masa yang sama kata avid practitioner juga. Avid, ya betul. So pada saya tadi pun saya dah sentuh pasal satisfaction. Whatever we do, of course lah, satisfaction itu memberi satu satu kata daya penarik utama lah untuk kita buat. Okay, when it comes to satisfaction, sebenarnya satisfaction wujud apabila kita sendiri physically dapat merasai dia tu. Okay. Pada saya kalau just tengok je pengalaman, macam contoh kalau Bro Nazri kita dia buat tu kan pengalaman dia, ya saya tengok lah, tapi pengalaman kalau saya sendiri yang tengok dengan mata tu dia jadi lain. Rasa semua orang setuju dengan benda tu. Ya, betul. Walau bagaimanapun disebabkan benda ni orang kata the new normal ni berlaku COVID. Okay. For me, yang when it come to online experience ni, dia sangat-sangat bagus untuk dijadikan dua perkara. Yang pertama adalah sebagai online education. Online education, ya betul. Okay. Kalau kita boleh buat, tak kisahlah caving ke, water rafting ke, kayaking ke, abseiling ke, okay. So kalau kita boleh record benda tu dan kita tunjuk pelakuan sebenarnya, it provide us with some sort of educational punya experience. Betul, saya setuju. And then yang paling penting sekali, apabila kita dah tengok dulu, dia menggambarkan apa yang akan kita
lalui. Betul. Ya. So it's like bila kita tengok tu, we actually been transported. Tak ada air bersama. Betul. Ya, betul. Yes. Dan itu when it come to risk management sangat-sangat berkesan juga. Kerana apa? Kerana kita dah nampak dah, orang kata pada big picture of what we gonna experience. So bila dah actual experience tu, dia akan jadi lebih teratur lah. Betul. Okay. Yang kedua pula, dari sudut yang kedua pula adalah sangat-sangat penting berkesan kepada operator. Why? Inilah juga boleh jadikan sebagai dia punya promotional materials. Yes, betul. Okay. Dan cara dia walaupun dia tunjuk, kemudian orang yang mungkin dah ada pengalaman, mungkin tak ada pengalaman, tapi dia sebenarnya dalam adventure tourism ni, walaupun kita kata satu aktiviti, dia terbang di satu, contohlah paragliding, terbang di KKB, dia kadang tak sama juga terbang di Jugra ataupun terbang di Terengganu. Okay, view berbeza tu semua. Okay, now yang ini kalau operator mampu menghasilkan such inisiatif ni, dia tarik lebih ramai orang secara actual product. Betul. So itulah dua perkara yang saya nampak kenapa the new normal ni, online experience ni boleh membantu mengembangkan lagi aktiviti adventure tourism. Ya, Okay, betul. Ya, betul. Okay, nak tambah ke di situ? Ada apa-apa yang nak ditambah? Setakat ni okey. Ada satu dua soalan tapi saya rasa nanti elok untuk dua-dua sekali, bukan seorang saja. Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak di atas penerangan yang penuh dengan informasi yang tepat, jelas. Rasanya banyak lagi sebenarnya soalan yang nak ditanya. Mungkin kita beralih kepada series yang akan datang. Saya rasa bila kita bercakap topik adventure tourism ni, banyak sangat yang persoalan yang kita patut tanya, education semua tu. Saya rasa kita akan ada orang kata beralih ke another series webinar kita yang seterusnya. Sure. Baiklah, sekarang kita bersama pula dengan Encik Nazri. Encik Nazri bersedia? Okey, ceritakan sikit. Ceritakan sikit tentang Encik Nazri berapa lama dalam bidang adventure tourism ni. Kami semua nak dengar ni sebenarnya. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Terima kasih kepada Puan Adika, pada Cik Naj, daripada tamu Asia yang sudi untuk mengundang saya bersama untuk berkongsi dalam adventure tourism ini, spesifik kepada paragliding. Dan terima kasih kepada sahabat saya Cik Khairi. Lama kita tak jumpa. banyak ni dah pun diterangkan berkaitan dengan adventure tourism. Ini orang hebat sebenarnya. Cuma tak boleh keluar daripada utara sekarang nak datang ke sini. Okey. Pertamanya saya memang spesifik dalam orang kata dalam adventure tourism ni lebih kepada paragliding, dan penglibatan saya secara peribadi sebelum komersialisnya dalam paragliding, orang kata kalau nak betul-betul komersialnya paragliding adalah lebih kurang pada tahun 2016. Sebelum 2015 dah ada dah kan, daripada awal ada sebelum tu, tapi dia tak berapa komersial. Dia ada pun tapi sikit-sikit macam tu kan. Tapi komersialize dia kalau saya nak katakan bermula daripada tahun 2016 lah. Kalau dia kata daripada 2016 pun bermulanya kalau dalam Malaysia ni di sebelah Borneo, di Sabah. Sebenarnya Malaysia ni disebabkan ada faktor-faktor tertentu berkaitan dengan faktor kata daripada segi pelancong tu ya, dan dari segi exposure daripada kat sini tu memang start daripada Jugra sebenarnya. Dah ada tapi Jugra tu dia tak ni lagi lah, belum betul-betul komersial macam di Ranau ataupun di sebelah Borneo lah. Kalau lebih tepatnya di Ranau yang paling bermula lah, yang paling rancak dalam komersial untuk adventure tourism dalam paragliding. Dan kalau saya sendiri pun, penglibatan saya dalam paragliding ni, kalau saya orang cakap menjinak paragliding daripada tahun 2008 sebenarnya, tapi bermula itu sekadar suka-suka lah. Tapi lepas itu saya ke arah bidang
apa nama tu sukan, sebab saya pergi ke sukan C, lepas tu pergi ke banyak apa nama tu competition World Cup dan sebagainya dengan Asia, dan yang terakhir yang paling ni di sukan Asia lah pada 2018, dan masih lagi dalam bidang sukan juga, dan sekarang ni saya juga orang kata dalam commercial adventure tourism dan untuk paragliding ni memang salah satu dalam bidang saya punya kejaya lah sekarang ni. Memang full dalam paragliding ni untuk saya punya kejaya paragliding lah. So, jadi bermulanya pada tahun 2008 macam tu. Faham. Bagaimana apa rasanya pengalaman pertama tu? Sebelum sekarang dah jadi license kan paraglider, dah jadi pilot. Bagaimana perasaan tu masa mula-mula tu buat business secara solo kan, terbang secara solo. Bagaimana perasaan Cik Nazri tu? Okey, kalau sebenarnya saya ni memang daripada kecil saya adik-beradik, saya ada adik kembar saya, diorang ni memang sangat-sangat minat dalam skydiver sebenarnya, skydive ni untuk sukan payung terjun. Daripada kecil memang kalau di Melaka, saya memang asal dari Melaka. Nenek di Melaka dekat Batu Berendam tu, dekat dengan airport Batu Berendam dekat Melaka tu. So selalu ada tentera dia buat latihan payung terjun. So jadi di situ bila tengok diorang training, kita memang sentiasa nak tengok kan, dan daripada kecil tu memang minat sangat tentang sukan udara lah, bila-bila lagi skydiving. Tapi sampai sekarang saya tak pernah cuba lagi skydiving sebab tak tahu, mungkin belum ada rezeki lagi. Tapi bila ni tercebur dengan paragliding, tapi orang kata dia mirip macam payung terjun. So dari segi soul tu, dari segi orang kata penglibatan dalam payung paragliding ni, saya dah ada knowledge daripada kecil, sebab daripada segi pemerhatian saya bila saya daripada kecil tengok orang terjun kan, daripada segi dia punya technically, cara dia kontrol, dia lebih kurang sama. So jadi bila saya bermula terbang pada 2008, orang cakap daripada perasaan takut tu memang ada, memang nervous mula-mula. Dan saya sebenarnya kalau nak cerita daripada 2008 tu, saya tak start belajar, saya terus terbang je. Sebab ya sepatutnya tak boleh lah. Pada 2008 tu sebenarnya paragliding, dalam komuniti paragliding sangat kecil. So kita emang kita je yang apa nama tu pada masa yang mula-mula terbang. Tapi yang mula-mula terbang adik saya lah. So bila kami ni kembar, adik saya memang dia dah terbang dulu. So bila dekat masa first flight saya di Jugla, dia bila sebenarnya saya tak tahu tentang paragliding macam mana. Saya tak boleh bayangkan pada masa tu, memang tak tahu berkaitan dengan paragliding ni. Lepas tu bila saya tengok dia terbang dan kawan-kawan lain dah terbang, macam ni paragliding kan. Lepas tu last kali dah petang sikit, dia tanya saya nak terbang tak? Saya boleh ke kan. Tapi sebenarnya daripada segi kami ni, perasaan persamaan tu, dia tahu saya kemampuan saya lah, dari segi yang saya kata tadi, sebabkan kami ni daripada kecil memang orang kata dengan payung terjun tu memang dekat lah dengan kita orang, jiwa kita orang. So itu yang dia kata boleh, dia kata. Tapi salah satunya yang saya nak katakan, di Jugla tu dia rendah sikit, so dia risiko dia bukan high risk. Kalau di KKB ni rasanya tak boleh lah, memang totally tak boleh lah. So yang pengalaman saya memang pertama kali itulah, tanpa belajar saya apply dulu, saya terbang, tapi dengan orang kata arahan ataupun kita ikut arahan daripada instructor lah pada masa tu yang dekat sana. Jadi itu pengalaman yang pertama, tapi tak takut sangat, tapi seronok sebenarnya. Lepas dah sekali terbang tu mulalah memang kena cari glider, memang lepas tu memang mendalam lagi lah minat tu, sangat-sangat memang dia jadi orang kata dah jadi addict lah. Memang kalau tak fly memang tak boleh. Itulah.
Okay, macam paragliding juga kan kita semua tahu extreme sport lah sebab tinggi kan, terbang dan sebagainya. So untuk first timer ni, untuk kepada siapa yang berminat ni untuk cuba sukan paragliding ni, bagaimana kita nak pastikan yang mereka ni selamat masa pertama kali diorang berada di atas udara dan sebagainya. Mungkin Encik Nazri boleh berkongsi. Okey, berkaitan ini saya spesifik kepada komersial lah kan. Komersial ni maksudnya yang mereka yang datang untuk jadi tandem flight ataupun nak jadi as a passenger untuk dapatkan experience. Sekarang ni memang tak ada experience langsung, zero, tapi nak terbang nak terbang, merasai macam mana kita terbang di udara. Jadi yang macam saya rasa kalau dalam forum kita sekarang ni ada 3 orang yang dah pernah terbang. Sahabat saya dekat hari ni yang pertama pernah terbang dengan saya, lepas tu Puan Atika pun terbang dengan saya, dan Cik Nas, Puan Nas ni pun dah terbang minggu lepas kan. Macam best tak? Oh best. Nak pergi lagi, nak pergi lagi. Tak puas kan. Tapi okey, sebelum tu rasa kalau awal-awal kita punya expectation kita rasa macam terlalu ekstrim. Tapi bila kita dah terbang, sebenarnya tidak terlalu ekstrim, betul kan? Tapi bergantung kepada kita sebenarnya. Dia boleh jadi ekstrim sebenarnya. Kita benda tu macam kita naik basikal dia ada BMX, ada ekstrimnya teknik. Sama juga nampak kali ni kalau kita nak leisure, okey ada orang kata saya nak fly, tak nak ada ekstrim macam Wati kata, tak nak spiral apa tu lah, takut kan. Jadi daripada juga. Nak juga tu. Nak juga kan. Tapi apa yang saya nak kata, poin dia adalah sebenarnya paragliding sebenarnya pada kebanyakan orang, bila saya rasa yang Puan Atika, Cik Khairi dan juga Banas sendiri boleh rasa sebenarnya safe sebenarnya. Betul. Tapi safe tu adalah pada operator, pilot, yang pengalaman. Pada orang yang first timer tu memang dia tak tahu daripada risk dia sebenarnya. Cuma dari segi assuming dia punya mindset dia, berbahaya. Tapi sebenarnya bila kita follow arahan kan, masa kita nak take off tu yang paling kritikal lah. Cuma sebagai sini angin dah agak kurang, kita kena berlari untuk dapatkan speed, dan bila kita ikut arahan daripada pilot, insyaAllah kita akan take off dalam keadaan sempurna. Dan bila kita dah terbang sebenarnya saya rasa 4-5 second yang pertama, bila kita terbang, kita akan rasa nikmat dia tu, kita akan rasa teruja dan rasa memang tak akan puas lah berada di udara. Betul kan? Betul. Ya, betul. Okey. Saya nak tambah. Itulah cerita dia lah. Ya. Okey, saya nak tambah. Bagaimana dengan tahap kecergasan fizikal seseorang? Kalau buatnya mereka yang berminat nak cuba, tapi adakah nak pastikan yang dia punya kesihatan tu macam mana level kesihatan mereka ni? Ada yang kata dia darah tinggi, boleh ke dia apply? Dia macam mana? Yang kadang-kadang bila ada soalan tu yang tanya pada saya kata nanti tunggu saya tanya pada kita punya Sifu lah kan. Mungkin Cik Nazri boleh jawab. Okey, berdasarkan pengalaman saya sendiri dan kebanyakannya, ada orang cakap dia sakit jantung, dia sakit darah tinggi, tapi dia ada tahap yang orang cakap kritikal lah. Maksudnya kita kata bila kita tengok dia datang dalam keadaan mungkin termengah-mengah ke, dah confirm lah kan. Kita pun tak nak ambil risiko kan untuk ni. Dan dia kalau kata datang dalam keadaan yang normal, walaupun dia tak cerita kita, contohlah memang dia nak terbang, dia rasa dia nak sangat, tapi dia hidden dengan dia punya latar belakang dia, mungkin dia ada sakit jantung lah contohnya kan. Tapi kalau kata kita bawa dia terbang tak ada ekstrim, dia akan rasa selamat lah sebenarnya. Dia tak akan efek pada kesihatan dia lah, pada daripada segi dari segi orang kata kesihatan tu tidak mengganggu lah sebenarnya. Dia sebab kalau kita just fly macam biasa, malahan dia memberi, kalau betul-betul dia menikmati waktu fly tu, dia akan rasa lebih tenang sebenarnya. Pada pandangan saya dan pengalaman saya lah sepanjang saya bawa terbang, tak pernah pula saya takut. Ada ketiganya orang dia rasa takut sangat nak terbang, tapi bila dah terbang dia rasa seronoknya nak terbang lagi. Itu sebenarnya lebih kepada mindset lah. So far kritikal dari segi darah tinggi tu tak ada masalah. Dari segi jantung
jantung tu tengok dia punya tahap level dia lah. Kalau asma tu mungkin kalau kata pada ketika tu dia tengah asma, kita jangan flykan dia ataupun kita tak allow dia untuk terbang lah. Tapi pada ketika tu dia dalam keadaan tenang, insyaAllah so far tak ada, sepanjang saya bawa fly dah beribu kali dengan saya sendiri, so far tak ada lagi. Dan dengan mana-mana tempat yang ada yang saya terbang di Sabah ke ataupun di mana tempat, so far tak ada lagi lah yang orang kata ada efek dia terus sakit selepas terbang ke apa, tak adalah. So far tak ada. Cik Nasir, saya ada satu soalan. Sebenarnya soalan ni ditanyakan kepada saya masa jelas ke ataupun ada yang saya tak clear? Apa tu? Ni. Soalan ni masa saya lepas terbang hari tu, saya masuk ke dalam Facebook, jadi orang pun tanya, ada yang tanya secara berseluruh, dia kata, kau ni tak berat sangat ke nak terbang? So saya cakap, aku dah terbang dah. Nak berat sangat macam mana? Tapi serius, ada tak limit ataupun had berat badan yang kalau kita dah tengok orang tu datang, yalah berat, betul berat macam mana, ada tak limit dia berapa kilogram yang kita terpaksa kata, alamak encik tak boleh, encik terlalu berat. Ada tak macam tu? Ada tak? Wih, lama nak jawab ni. Mungkin ada connection. Tak dengar? Okey, dia macam ni. Dia ada nombor. Okey, dia memang ada limit dia. Yang untuk normal punya glider ataupun payung yang kita gunakan. Okey, kalau normal maksimum dia adalah 100 kilogram. Hello, boleh dengar? Oh, line saya kurang. Tadi ada hilang sikit. Okay. So dengar? Normal dia 100. Okay, alright. Normal maksimum yang kita fly untuk orang cakap normal, dalam keadaan normal 100 kilogram lah. Orang yang berat badan dia 100 kilogram. Tapi yang 100 kilogram. 100 kilogram maksudnya berat badan dia termasuk dengan pakaian dia semua lah. Dengan kalau katakan dia bawa sekali kasut dia mungkin ada sekilo, dia tambah dengan dia punya weight. Orang cakap the whole weight yang dia bawa lah dalam pada dia. Tapi sekiranya katakan pada dia boleh jadi fatty lah benda tu, iaitu yang normal, kita boleh bawa sampai 120 kg pun dengan glider yang kita ada. Dia ada size glider sebenarnya, size glider yang normal yang kita pakai ni boleh pergi sampai 120 kg. Tapi 100 ke 120 kg dia bergantung pada angin pada ketika kita nak berlepas pada masa tu lah. Dan satu lagi, sekiranya kalau orang tu 120 kg mungkin, tapi dia seorang yang fit, seorang yang memang runner kan, kita confident dia boleh lari. Macam Cik Harris, sahabat saya tu, dia dah ni, dia kata angin tak ada, dia boleh dah kan, lari, dia kata lari, yang penting lari, okey boleh take off. Itu antara faktor-faktor dia lah, bukan tak boleh tapi dia tengok. Tapi the best kalau kata angin yang bagus, katakan angin yang memang agak kuat, orang yang berat sebenarnya lagi kita suka untuk bawa. Macam tu, kita bawa terbang sebab dia akan stablekan kita. Tapi lebih daripada 120 kg, dia dah jadi orang kata dari segi muatan harness tu lah pula kan, nak kena tengok sebab harness limit kan, yang kita pakai, yang kita duduk tu, harness tu jadi dah tak muat lah pula kalau lebih 120 kg kan. Lebih kurang 120 kg dah, dia biasanya dah ngam-ngam. Yang macam tu kena tukar kena guna harness yang agak lebih besar, yang tu customize lah. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam YouTube, dia bukan sampai segi berat badan. Pernah kita tengok, kalau pernah tengok YouTube, pernah terbang sampai 3-4 orang terbang sekali kan. Dia bergantung 1, 2, 3. Maksudnya dia boleh bawa glider tu, payung tu boleh bawa kita sampai ke 3 atau 400 kg. Tapi yang itu customize lah. Maksudnya orang kata benda tu benda yang dia customize, yang kita boleh customize untuk bawa berapa weight yang kita nak bawa. Contoh nak bawa 5 orang boleh, tapi glider dia dah juga dia punya material dari segi tali dan juga harness sebagainya, dia lebih kukuh lagi lah. Itu different. Yang untuk yang normal, untuk yang komersial ni, yang kita biasa bawa ni untuk dalam komersial punya
flight ni kita lebih kurang maksimum 120 kg lah yang saya boleh katakan. Alright. Itu lah. Okay. Alright. Lepas tu sahabat saya pun boleh terbang, Abang Nas pun boleh terbang. Betul tu. Okay, selalunya kan berapa lama kita akan berada di udara tu Cik Nazri? Okey, kalau komersial ni kita, kalau di KKB lah, saya khususnya di KKB, dia dengan ketinggian kalau minimum maksudnya weather yang kita boleh take off, zero wind contoh, kita boleh take off, dia akan glide down, dia minimum akan pergi 5 minit. Kalau perkataan angin yang bagus, term condition yang bagus, dia akan pergi kepada 15 minit. Maksudnya untuk komersial kita akan bawa terbang 5 ke 15 minit lah, macam tu. Tetap daripada cuaca pada masa tu. Okay. Bagus tu. Jadi kalau dapat. Paragliding ni sesuai lah untuk lelaki, untuk perempuan, tiada tahap orang kata yang kritikal, kesihatan dan sebagainya. Mereka boleh mencuba tak ada masalah ya. Okay, Naj, ada yang nak tambah Naj? Apa tu, mungkin ini soalan yang agak pelik atau sensitif, tapi macam tandem tu, okay. Betul. Kalau dari segi orang kata had umur ni, sikit saya nak tambah tentang had umur. Okay. Tadi kata tentang had umur. Yes. Boleh? Okay. Silakan. Silakan. Cik Nazri ada nak tambah pasal had umur ke tadi Ya, betul. Okay. Okay. Saya teruskan. Teruskan. Boleh? Teruskan. Hello? Yep, dengar. Okay, alright. Boleh saya select? Okay. Mungkin saya tak select. Okay, mungkin dekat sini penting juga untuk saya nyatakan siapa sebenarnya yang orang kata boleh join ataupun nak menikmati untuk tandem flight ni. Sebenarnya umur, kalau nak cerita tentang umur 2 tahun pun boleh fly, tapi fly terbang bersama dengan dia, kita panggil triplet lah. Triplet, maksudnya kita terbang bawa 3 orang, mungkin mak atau ayah ataupun penjaga dia dan anak dia, boleh ada lagi satu harness kecil yang di depan, boleh 3 orang lah, maksudnya dia boleh kena anak dia, tapi dengan memang safety semualah, dengan harness yang safety. Apa nama tu, itu yang umur, maksudnya umur yang 2 tahun boleh fly, tapi triplet lah. Untuk yang umur 4 tahun pun kita boleh buat fly tanpa triplet, maksudnya kita dengan dia, contoh saya bawa yang 4 tahun pun dah boleh. Yang penting dia berat badan dia lebih kurang 20 kg ke atas, dah boleh, kita boleh bawa fly lah, boleh bawa terbang. Dan daripada segi umur maksimumnya, kita ada yang 3 minggu lepas kita bawa kat sini, nenek berumur 72 tahun. Kalau boleh tengok dekat KKB page, boleh tengok. Nenek 72 tahun. Boleh tengok kat sana. Dia memang dan memang ramai sebenarnya. So nak cerita dari segi aktiviti paragliding ni, mana maksudnya daripada kecil sampai dia rasa dia sihat, walaupun umur 100 tahun mungkin dia nak cuba, masih lagi boleh orang cakap cuba untuk aktiviti paragliding ni sebenarnya. Cuma kaedahnya, contoh kalau dia tak larat ke, kita ada cara kita bantu dia lah. Maksudnya dia tak perlu lari, kita boleh anchor dia. Ada orang akan tarik dia untuk dia tak perlu lari, kita akan bawa dia terbang macam tu. Itu dia. Okey, Abang Nas tadi nak ni tadi apa? Okey. Bukan apa. Ini sebenarnya ada orang tanya saya, sebab saya hari tu dah naik tender, memang best, saya dah tunjuk dekat Facebook. Jadi ada orang tanya, kita ni memang passenger lah. Jadi kita memang ada pilot memang license apa semua. Tapi katalah tengah-tengah kita naik ke atas tu, pilot kita disabled. Yalah, tak tahulah, something happen, apa tu, kenapa tu kita tak tahu, tapi tengok dia disabled, dia pengsan, dia something happen. Macam mana kita nak handle situasi macam tu? Macam mana agaknya? Sebab yalah, insya-Allah tak terjadilah, tapi kita tak tahu kan. Macam kita ambil course tu. Kita dah kat udara ni, pilot kita yang bawa kita tu dia disable, pengsan, whatever lah. Macam mana? Apa kita kena buat? Oh, ini soalan yang tak pernah kita dapat. Oh, ya.
Okey. Apa nama tu, Ah, mungkin benda tu tak mustahil, mungkin ada berlaku, Betul. tapi 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 setakat ni Mungkin connection dah agak kurang. Kita tak dapat dengar setakat dengan ni lah. jelas. Okay. Setakat ni Apa dalam kita doakan sepanjang supaya saya kerjaya saya dalam paragliding dalam dan luar negara, tak ada lagi lah so far pilot tandem okey. dia disable ke apa kan, ataupun Mm-mm. dia tak boleh nak kontrol, so far tak ada lagi Aha. lah. Tapi kalau ada, Alhamdulillah. bila ada soalan ni, kalau tanya saya, pilot tu passenger tu yang pertama mengucap. Boleh Okey. dengar? Boleh dengar ya? Okey. Betul. Yang pertama mengucap ya. Okey, boleh sampai. Okey, boleh dengar boleh sambung balik. Boleh dengar? boleh. Okey. Silakan. Okey. Tak. Okeylah, sebab saya nak kata macam tu sebab kalau katakan pilot, sama je kita nak kata bang, kalau pilot dah disable, bermakna memang tak ada orang yang kontrol. Rasa kalau katakan passenger boleh handle untuk apa nama tu, boleh kontrol glider, itu maksudnya nasib baik lah. Kalau tidak, just glide down je lah. Dia kalau glide down je, dia mungkin jadi 50-50 lah. Mungkin dia boleh selamat dan mungkin dia okey lagi hidup. Mungkin dia mungkin dalam keadaan yang macam mana kita tak pastilah. Sebab benda kalau sebab saya nak cerita dari segi rasional je. Dah sure bila tak ada kapal terbang, tak ada pilot, dia akan terbang yang sama ada landing ataupun dia akan collapse lah kan. Bila collapse tu the worst scenario lah. Tapi kalau dia katakan dia fly, mungkin dia punya ni tidak kritikal sangat, mungkin dia selamat lah. Itu yang boleh saya jawab dari segi orang cakap rasionalnya macam tu. Tapi so far belum ada lah. Okey. Jadi saya nak tanya sikit, macam yalah insya-Allah tak terjadi dan tak pernah. Tapi kalaulah ada terjadi macam tu, macam dekat KKB tu ataupun kat Jugra, pada saya mungkin kita cubalah untuk untuk mengarah ke tasik ataupun laut. Jadi kalau kita jatuh tu, kita jatuh dalam air. Jadi impact dia tak adalah teruk sangat, dan bagi orang yang macam saya boleh berenang, kita tak takut air. Jadi agak bagus tak macam tu. Kita kalau dah terpaksa lah kan. Jadi kita jatuhkan diri kita dalam air. Apa tu? Itulah, tapi cerita tadi pilot disable, that mean pilot memang dah tak boleh nak kontrol. Yang maksudnya dari segi passenger lah sekarang ni. Betul, yang tinggal yang boleh kontrol. Tapi masalah ni sekarang passenger zero knowledge berkaitan dengan handling dengan tu. Kalau dia nak pergi ke tasik pun dia tak tahu macam mana nak pergi nak alurkan steering tu ke sana. Yang itu kena sambung lah. Itu saya rasa tak apa, insya-Allah tidak. Yang itu tak pun terjadi. Satu masalah kalau segitu macam kita nak cerita susah juga. Kita nak cakap okey, kalau katakan pilot contohlah kita bila orang kata dah highlight benda macam ni, mungkin contoh kita bagi briefing berkaitan dengan mungkin terjadinya insiden macam ni. Okey, dengan passenger, saya rasa passenger pun cuak kan. Cakap kalau katakan kita punya pilot disable apa semua, you control dia. dia rasa dia pun boleh jadi je ni. Dan saya rasa memang susah, tapi agak ni jugalah cakap nak dia ada knowledge, mungkinlah sebab untuk contohnya bila kita ajar student dengan pilot yang first solo pun, dia belum tentu dia dah buat handling di bawah, tapi
dia belum tentu boleh kontrol untuk dia mengarah ke mana yang dia boleh dia boleh buat lah kemampuan dia selain daripada kita yang bagi instruction kepada dia. Contoh kita communicate dengan radio itu dalam keadaan teknik kita mengajar student, kita ada communicate dengan melalui Alright. kita okey ataupun radio antara instructor dengan Okey. Okey. Baiklah Cik Nazri. dengan sekali ni. Tak apalah, akhir sekali ni sebelum connection hilang ni lah, macam hilang macam tu connection tu kan. Sebelum hilang connection tu baik kita dengar doa. Sekarang dah okey dah. Yep. InsyaAllah okey. InsyaAllah ia tak akan berlaku. Touch wood kan, tidak akan berlaku. Okey, akhir sekali apakah nasihat Cik Nazri ni kepada mereka yang berminat untuk mencuba sukan paragliding ni? Okey. Boleh tak sampaikan sesiapa yang berminat untuk mencuba sukan paragliding ni? Dengar tak? Okey. Okey, pada yang kat luar sana mungkin yang boleh dengar. Boleh dengar? Ya. Boleh dengar? Boleh dengar ke? Boleh dengar. Okey, boleh dengar. Yang bergerak-gerak? Boleh dengar. Sekarang dah boleh. Silakan. Ya, saya dah teruk sikit. Boleh dengar? Ya. Okey, saya teruskan Boleh. Boleh dengar, okey. Ya. Kepada yang dekat luar sana yang dengar, boleh? Boleh. Bila hilang, okey. Okey, pada yang berminat dan orang kata yang tak minat tapi sebenarnya nak cuba paragliding sebenarnya jangan risau, paragliding bukan serata yang ekstrim yang kita sangkakan. Boleh tanya dengan orang yang dah berpengalaman, dah terbang yang buat pertama kali, Abang Nash, Bro Khairi saya tu dengan Puan Atika sendiri dah merasai pengalaman walaupun mula rasa takut tapi sebenarnya bila dah berada di udara dia akan rasa safe sebenarnya, selamat sebenarnya. So nak tahu lebih lanjut boleh hubungi saya atau boleh layari KKB Paragliding Park, boleh dapatkan maklumat daripada sana. Kita boleh datang ni. Orang cakap dari segi safety tu jangan risau. Dari segi pilot kita ada certified pilot yang diiktiraf oleh Malaysian Sport Aviation Federation ataupun Persatuan Sukan Udara Malaysia yang bernaung di bawah CAM ataupun Civil Aviation Authority of Malaysia ataupun Connection. Okay. penerbangan. Itu adalah masalah teknikal, masalah connection daripada provider kita. Cik Nazri? Alamak, mana pula perginya ya? Cik Nazri? Ya, connection dah tak okey di situ. Itu hang pula macam hang ya? Hang. Tak apalah, kita teruskan. Kita buka soalan kepada attendees kita pada petang ni. Kita ada 15 orang, 16 orang, 18 orang. Okey, kepada siapa yang berminat untuk bertanyakan soalan, boleh unmute-kan mic anda atau boleh menggunakan chat box di sebelah. Typekan soalan anda dan kami Atika dan Nash ataupun Cik Khairi ataupun brother Nazri kita boleh jawab soalan anda. Semuanya berpengalaman paragliding park. Okey, dapat Cik Nazri semula. Okey. Alright. Teruskan dengan soalan. Soalan. Okey, saya ada Naj, maybe boleh bacakan soalan-soalan tersebut, Naj? Okey, kejap kejap. Dalam teks saya tak ada apa-apa soalan. Kejap ya. Tak ada. Okey, ini adalah remark lah daripada Cik Syaz Innovation Solution. Kata sangat bersetuju berkenaan pendidikan. Kalau kita boleh gandingkan dengan pendidikan STEM, STEM, bab kejuruteraan, keselamatan dalam perusahaan risiko lagi bagus. Mungkin Cik Khairi boleh ulas ke di situ Cik Khairi?
STEM. okey. Ya, ya. Kan? Ada Okey. komen tadi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Etika, Andy, dan juga terima kasih kepada sahabat yang bertanya, sebenarnya bukan bertanya tapi memberi pendapat. Pendapat ya. Okay. So if I'm not mistaken, STEM actually refers to science, technology, engineering and mathematics. Okay, right? Okay, so satu bidang bidang pendidikan lah, bidang pengajaran. Okay. Dan saya juga bersetuju. Kerana apa? Kerana I remember when I talk about adventure tourism ni, dia ada orang kata apa, dia rely juga on equipment. Okay, so jadi kekuatan equipment, okay, what types of materials that gonna be used, semua tu, itu sangat-sangat ni lah, sangat-sangat berkait dengan STEM ni sebenarnya. Betul. Dan sekarang ni pun memang ada teknologi whereby teknologi kalau dulu kita in order to avoid sesat ke apa ke, kita just rely on compass and map. Tapi sekarang ada global positioning system, GPS, dan sekarang pun banyak lagi. Okay, so sebenarnya all these technologies ni sangat-sangat membantu dalam especially dari sudut pengurusan risiko dan juga untuk melancarkan lagi operation setiap aktiviti tu. Yes, I totally agree with sahabat kita from so I think from saya tak nampak pula kat skrin saya. Ya. Nak sebut pun macam mana nak pronounce ni? Shelf No Innovation Solution. It's very good thoughts. Yeah. Betul, mungkin betul. kita dapat bekerjasama selepas ni. Betul. Untuk melakukan sesuatu. Okey, ada lagi ni soalan dia. Ya, Katanya Rahmat Syadi. Ya, sila bacakan. Okey. Sangat menarik, terima kasih. Apakah cabaran untuk kita menghasilkan pengalaman maya adventure tourism untuk dipasarkan di pelbagai lokasi macam di airport? Teringat sistem yang sama dibuat di Changi Airport, tapi yang itu bukan adventure tourism. Jadi apakah cabaran untuk menghasilkan pengalaman maya adventure tourism yang boleh dipakai di pelbagai lokasi seperti di airport? Mungkin Nat boleh jawab lah. Ya. Okey, saya sendiri. Okey. Adventure tourism ni seperti juga apa-apa jenis tourism lain pun, Cik Hairi memang dah sebut tadi yang semuanya boleh dibuat adventure tourism, cuma kita kena tengok apakah tujuan dia. Sebab memanglah kalau boleh kita nak mengalami sendiri, tapi as a second best ataupun sebagai satu perkara yang kita boleh lihat sebab kita tak boleh. Contohnya sekarang ni kita tengah COVID-19, jadi pelancong luar tak boleh datang, kita pun tak boleh keluar ke negara orang. Tapi kalau kita nak kita teringin nak pergi, kita macam dah ada niat nak pergi, katalah nak buat white water rafting dekat Sabah ke apa kan, tapi kita takut nak pergi sebab dah flight mahal ke apa semua macam ni, tapi kita nak pergi tengok, jadi kita boleh ambil satu package virtual tour di mana orang di sana dia buat dan sekurangnya kita tengoklah dulu. Jadi lain kali bila kita dah habis COVID-19 kita boleh pergi dan kita dah tahu macam mana rupanya apa semua. Jadi dari segitu dia ada dua serampang tu. Satu serampang kurang-kurangnya kita bolehlah pergi, kita boleh tengok secara virtual sendiri dulu. Kemudian yang serampang keduanya ialah kita belajar macam mana. Jadi macam buat hilangkan rindu sikit. Kemudian kita belajar, kita tengok macam mana selok-belok apa yang kena buat, safety requirement, safety measures, dan nanti setahun lepas ni bila dah boleh pergi, barulah kita pergi dan kita alami sendiri dan kita siap. So itu satu. Dan sebenarnya ini memang bagus untuk macam paragliding tadi. Betul Cik Rahmat Syazi ya. Untuk paragliding tadi, setengah orang dia mungkin dia memang nak tapi dia takut. Jadi kita buat virtual tour paragliding dulu dengan Cik Nazri. Jadi tunjuk dekat skrin macam mana dia buat. Jadi biar dari atas tu dia dah nampak. Jadi, itu selain daripada itu kita juga ajarkan kenapa dia selamat, dia punya safety measures apa semua, harness, dia punya ikatan semua elok dan sebagainya. Jadi itu akan mengurangkan rasa takut pada orang tu supaya dia
diberikan keyakinan untuk dia masuk. Jadi itu pada saya lah kelebihan virtual tour yang kita boleh buat sekiranya kita tak buat yang the real tour ataupun pengalaman langsung tu. So itulah satu, kita ambil virtual tour sebab kita sendiri tak dapat nak pergi secara fizikal, dan keduanya kita ambil sebab ada elemen pendidikan dalam tu. Jadi saya rasa ada sebab-sebab lain, tapi itu antara dua sebab umum yang utama lah. Nice. Kalau boleh saya tambah, Tika? Okey. Silakan. Saya tambah yang pasal tu. Saya nak tambah yang nombor 3 pula. Bagus. Nombor 3. Ada nombor 3 pula, merujuk kepada dia termasuk juga pendidikan, iaitu kadang-kadang semasa aktiviti itu kita terlalu fokus on aktiviti and then kita cuba neglect benda-benda lain. Okey. Kalau dilakukan secara virtual, kita ada banyak masa untuk buat rakaman dan sebagainya. So kita boleh add in another info. What most important info adalah tentang mungkin oral history pasal tempat tersebut. Betul. For example, Panjat Gunung Tahan. Gunung Tahan is the highest mountain in Indonesia. Okay, so mostly memang makan masa pun agak kata apa 5 hari paling ni lah, paling cepat lah. Okay, tapi mungkin kita dah berjaya sampai atas, kita dah sonok, tapi kita tak pernah tahu Tahan tu where does the word come from actually, originated from where. Banyakkan orang berpendapat bahawa Gunung Tahan tu sama ada dia paling tinggi, so sama ada kita ni tahan tak tahan nak naik. Betul. Actually, from orang kata apa, from written history lah, dulu-dulu yang berkaitan dengan Tahan tu, jadi Tahan tu sebenarnya merujuk kepada Forbidden Mountain. This kind of thing tau. Macam sama juga kita pergi ke tempat-tempat Kuala Kubu Baru. Why they call it Kuala Kubu Baru? So, benda ni kita boleh masukkan di dalam betul. Ni kita punya online experience. Dan lagi satu saya juga nak share sikit, sebenarnya ada lagi satu online experience yang dilakukan, tapi saya jarang berlaku di Malaysia ni. Di Europe, di US ada. Dan benda ni sangat mahal, iaitu dipanggil VR. Virtual reality. VR. You know, pakai benda tu program kan. So it's like macam kita tengah buat tapi sebenarnya tak bergerak ke mana pun. Betul. Again is too expensive lah, too expensive. Ya. Dan itu lebih kepada ni, actually dia tidaklah begitu promote tempat sangat. Dia lebih kepada program itself sebenarnya. Experience tu kan. Betul. So yang online experience lebih sesuai kalau kita bercakap dari konteks pelancongan. Ya. Betul. Okey. Okey, baiklah, rasanya kita dah sampai ke sangat-sangat penghujung. Dah dekat pukul 5. Wah, excited betul bila bercakap berkenaan dengan adventure tourism. Okey, baiklah Naj, akan kita tambah satu perkara. Kita masukkan, silakan. Saya rasa ini satu perkara yang saya rasa sangat penting untuk Malaysia. Kalau kita tengok orang putih ya, terutamanya di Amerika lah. Di Amerika yang paling terutama, tapi di Eropah pun sama. Kalau kita You are complaining about dia berani buat benda-benda yang ekstrim, adventure dan masuk adventure tourism lah. Tapi banyak orang yang pelopori. Dia panjat gunung Everest, dia buat parkour apa semua. Jadi dia menerima risiko tu. Dia menerima benda tu memang sangat bahaya, tapi bila tercapai itu menjadi satu kebanggaan, satu kepuasan dan satu pengajaran untuk semua orang. Jadi itu yang saya rasa kurang pada orang kita, mungkin orang Asia, terutamanya orang Malaysia yang terlalu takut dengan risiko. Saya rasa orang kita macam budak-budak panjat dekat signboard Ipoh tu pun pihak majlis dah mengamuk sebab kononnya bahaya lah apa semua. Yelah bahaya, tapi kalau kita asyik terlalu terkongkong dengan ketakutan untuk bahaya, bangsa kita takkan ke mana, saya rasa. Sebab kita tak mengambil risiko. Sedangkan sebabnya orang
orang di negara maju tu dia maju sebab dia berani ambil risiko dan salah satu daripada faktornya ialah dia berani ambil risiko untuk buat adventure tourism dan sebagainya. Dan macam mana kita nak mengajar satu orang Malaysia, keduanya pihak berkuasa sendiri supaya memahami dan menerima bahawa kita kena ada risiko ni untuk kita maju sebagai satu bangsa. Kalau tidak, kita sentiasa akan terkongkong di bawah pemikiran yang ini bahaya tak boleh buat, itu bahaya tak boleh buat. Jadi secara tak langsung sama juga dengan bisnes. Takutlah nak buat bisnes ni sebab bahaya, takut nak buat bisnes tu sebab bahaya. Sebab ini semua berkait, ini semua mental kita. Jadi agak-agak macam mana kita boleh perluaskan atau perkembangkan kepada rakyat kita, kepada bangsa kita, kepada orang Malaysia, macam mana yang kita jangan terlalu takut dengan risiko ni. Macam mana agaknya? Saya pun nak berkongsi lah ni, macam Cik Khairi, Cik Nazri, macam mana agaknya? Mungkin ni last ni. Okey. Last, last ni, mungkin. Okay. Itu sangat power tu, pandangan tu, sangat power. Okay, now, but in a certain aspect, I beg to differ, because sebenarnya macam saya katakan tadi, adventure tourism dia ada pengikut dia sendiri. So all this pengikut ni, karakteristik dia adalah dia yang sukakan benda-benda macam tu. Cumanya apa yang berlaku di Malaysia ini adalah adventure tourism ni tidak dipromosikan secara meluas, secara menyeluruh. So dia nampak macam tidak diberi perhatian. Tapi wujud golongan ini. Okay. So, dan lagi satu, saya juga ada mengatakan bahawa adventure tourism ni one of the main element dia adalah risiko. Of course, bahaya di situ. Okay. Tetapi the trick is yang mana diamalkan oleh all operators all over the world ni adalah risiko tu diseimbangkan dengan kawalan keselamatan. Okay. So that's why in terms of documentation dia, in terms of dia punya supervision, okay. So kalaulah benda ini, untuk merujuk kepada apa yang Anas cakap tadi, kalau benda ini dapat disedari oleh kita punya so-called caretakers ataupun custodian of the area, kita punya management, kerajaan sendiri, termasuk PBT. So memang mungkin diorang khawatir benda ni bahaya. Tetapi kalau kita boleh yakinkan bahawa yes, ini risky, tetapi kita seimbangkan dengan what do you call it, safety punya measures. So itu jadi mungkin itu akan membuka minda mereka bahawa kata, why not? Okay, why don't we promote this? So itu pandangan saya, Atika dan juga betul. Okay, kita dah nak ke akhir penghujung dah ni sebenarnya program kita. Tapi ada satu soalan ni saya nak bacakan daripada Encik Rahmat, Encik Syaz Innovation Solution tadi tu. Boleh ke Encik Nazri gunakan sistem VR untuk bagi keyakinan peserta supaya tahu apa nak buat kalau pilot pingsan dan sebagainya? Itu agak tahu juga soalan daripada Encik Nazri tu. Nas tadi tanya dan saya pasti Encik Nazri juga pun dah jawab. Okay, tak apa, kita boleh Kak, dia saya sebut something ya. Soalan ni. Saya nak tekankan soalan saya itu soalan teoretikal ya. Dan pada saya sendiri, saya sikit tak takut nak naik lagi sebab saya rasa benda tu insya-Allah dia punya kemungkinan tu sangat tipis ya. Jadi jangan jadikan soalan saya tu satu benda yang besar lah saya sendiri nak naik lagi tandem sebab saya rasa benda tu tak, insya-Allah dia is too Pak kata kalau ada pun risiko, you're more likely to die in a car accident going to Kuala Kubu Baru. Betul lah. Dia punya kemungkinan dalam kemalangan jalan raya tu lebih tinggi daripada kemungkinan apa-apa terjadi masa paragliding. Saya yakin. So saya tak takut. Jangan takut. Itu semua soalan teoretikal ya. Tapi betul, virtual reality tu saya rasa memang satu cara yang powerful yang boleh digunakan untuk mengajar, cumanya mahal. Itu je lah. Memang mahal, susah nak mahal. Bukan tak boleh, tapi mahal lah. Okay, saya nak tambah tu Naj. Okay, VR mahal tapi kita ada MyVXP, tak mahal pun. Kita perlukan hanya saja, betul tak?
bukan peserta macam Cik Nazri yang boleh membawa kita secara virtual. Macam mana nak fly paragliding dan kita tahu tahap keselamatan dan sebagainya. Itu semua akan okey. Kita rasa pun kata selesa dengan pilot kita. So apa-apa pun kalau nak fly paragliding, pastikan dapatkan pilot yang ada license dan certified instructor. Dan kalau mereka ada certification daripada macam tadi Cik Nazri kita ada cakap daripada MATEC ataupun mana-mana association saja yang memberikan certification tersebut. Betul tak? Baiklah, minta maaf kerana masa sangat mencemburui kita. Kita pun dah nak habis dah pukul 5 pun. Wah, ini rasanya yang paling lama sekali kita bersiaran. Dia pasal 4.30 sekarang dah pukul 5. Okey, tapi tak apa. Jika anda semua ada sebarang soalan nak tanya, boleh emailkan kepada atikanaj@gmail.com. Anytime kami boleh menjawab soalan-soalan anda, sama ada pandangan, soalan, semuanya boleh dijawab. Okey? Okey, baiklah. Untuk itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairi kita, kepada Encik Nazri kita dan anda semua yang meluangkan masa selama 1 jam setengah ni, lebih daripada kita yang sepatutnya bersiaran, betul tak? Okey, baiklah, kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan tetamu yang lain dan juga topik yang menarik juga minggu hadapan. Dan untuk itu, Assalamualaikum dari saya dan selamat Hari Malaysia. Esok cuti kan? So jangan pergi office pula ya. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih semua. Khairi, terima kasih Cik Nazri dan semua yang hadiri ya. Apa-apa boleh email ke atikanaj@gmail.com. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.